الحمد لله القائل كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala apa yang diperintahkannya dan meninggalkan segala yang dilarangnya. Semoga dengan ketakwaan yang sebenar-benarnya dan keimanan yang teguh akan menjadikan kita hamba yang berjaya di dunia dan di akhirat. Mimbar Jumaat pada hari ini yang penuh barakah dalam bulan yang mulia ini akan membicarakan khutbah yang bertajuk Mentadabbur Al-Quran pada bulan mulia. Muslimin yang berbahagia, Al-Quran merupakan sebuah kitab yang memberi petunjuk dan panduan ke jalan yang benar. Ia membimbing manusia supaya tidak tergelincir di jalan kesesatan. Hanya orang-orang yang berpegang teguh dengan kitab suci ini akan beroleh kejayaan dan kebahagiaan. Firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Isra ayat yang ke-9, Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran kabira. Sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang betul, yaitu agama Islam, dan memberikan berita yang mengembirakan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal saleh, bahawa mereka lah beroleh pahala yang besar. Sebagai umat Islam, kita juga seharusnya mengakui bahawa kitab suci ini diturunkan untuk dibaca. Membacanya merupakan zikir yang paling utama dan memperoleh ganjaran yang besar. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Fatir ayat 29, Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnakum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Yang bermaksud, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitabullah dan tetap mendirikan salat serta mendermakan dari apa yang kami kurniakan kepada mereka secara bersembunyi dan secara terang-terangan, mereka iaitu dengan amalan yang demikian mengharapkan satu perniagaan yang tidak akan mengalami kerugian. Rasulullah SAW juga pernah memberi jaminan tentang ganjaran Allah Subhanahu wa taala buat pembaca Al-Quran, sebagaimana hadis daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW bersabda, yang bermaksud sesiapa yang membaca satu huruf dari kitabullah baginya satu kebaikan, dan kebaikan itu digandakan dengan 10 kebaikan sepertinya. Aku tidak berkata alif lam mim satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Bagi mereka yang selalu membaca Al-Quran sehingga mahir membacanya, akan mendapat kelebihan di hari kiamat kelak. Namun ganjaran tetap diberikan kepada mereka yang masih belum mahir membacanya. Hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-mahiru bil Qur'ani ma'as safaratil kiramil bararah walladhi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta'u fihi wa huwa 'alaihi syaqqun lahu ajran. Yang bermaksud, seorang yang mahir membaca Al-Quran akan bersama dengan para malaikat yang mulia dan sentiasa taat kepada Allah. Dan bagi yang membaca Al-Quran namun mengangkat-angkat atau tersangkut-sangkut dan berasa susah buatnya, maka baginya 2 ganjaran. Hadis riwayat Imam Muslim. Oleh itu, kita dianjurkan untuk selalu membaca Al-Quran, lebih-lebih lagi di dalam bulan Ramadan yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala turut melipat gandakan pahala ibadat wajib dan juga sunat yang dilakukan di dalam bulan ini. Jadi
Marilah kita mengambil kesempatan yang amat berharga ini untuk hadir ke masjid, menunaikan salat fardu, salat sunat tarawih secara berjamaah, serta memperbanyakkan sedekah di samping meningkatkan pembacaan Al-Quran kita. Hadirin yang berbahagia, kita juga seharusnya sedar bahawa Al-Quran diturunkan bukanlah semata-mata untuk dibaca sahaja, tetapi untuk ditadabbur, dihayati dan diamalkan dalam kehidupan seharian. Maka dengan itu kita dapat mengetahui dan memahami isi kandungan Al-Quran, sekaligus akan memberi kesan yang baik dalam diri kita. Sesungguhnya kebahagiaan yang abadi adalah dengan mengamalkan segala ajaran yang terkandung di dalamnya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Sad ayat 29 yang telah dibacakan di awal khutbah ini yang bermaksud, Al-Quran ini sebuah kitab yang kami turunkan dia kepadamu dan umatmu wahai Muhammad, kitab yang banyak faedah-faedah dan manfaatnya untuk mereka memahami dengan teliti kandungan ayat-ayatnya, dan untuk orang-orang yang berakal sempurna beringat mengambil iktibar. Satu pengajaran penting dapat diambil daripada akhlak para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka amat mengambil berat tentang ayat-ayat Al-Quran yang disampaikan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya, mereka menjadikan apa yang disampaikannya sebagai panduan dalam kehidupan seharian. Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala pernah berkata, para sahabat memandang Al-Quran sebagai surat dari Tuhan mereka. Mereka mentadabburnya pada waktu malam dan mengamalkan kandungannya pada siang hari. Bagi mereka yang enggan mentadabbur Al-Quran, hati mereka seakan-akan telah terkunci untuk mendapatkan kebenaran, kerana kebenaran yang hakiki datangnya daripada Al-Quran. Manakala sekiranya kita membaca Al-Quran dengan tadabbur, maka hati kita akan diberikan kelapangan untuk menerima hidayah dan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu, Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang yang enggan mentadabbur Al-Quran sebagaimana firman-Nya dalam surah Muhammad ayat 24, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha, yang bermaksud setelah diterangkan yang demikian, maka adakah mereka sengaja tidak berusaha untuk memahami serta memikirkan isi Al-Quran, ataupun telah ada di dalam hati mereka kunci penutup yang menghalangnya daripada menerima ajaran Al-Quran. Muslimin tetamu Allah yang dirahmati Allah sekalian, dengan mentadabbur Al-Quran, perasaan takut dengan kemurkaan dan azab Allah Subhanahu wa taala akan timbul. Kesan daripadanya akan menjadikan kita takut untuk melanggar segala perintahnya. Sebaliknya, kita akan sentiasa berusaha untuk melaksanakan segala perintah. Antara cara untuk kita mentadabbur Al-Quran adalah dengan mendapatkan terjemahannya bagi memahami maksud. Kini banyak Al-Quran telah diterjemahkan ke dalam pelbagai bahasa, termasuk bahasa Melayu. Kita boleh merujuk terjemahan tersebut sekiranya tidak mahir bahasa Arab. Namun harus diingat, kita perlu memastikan bahawa terjemahan Al-Quran tersebut telah disahkan benar oleh pihak berkuasa seperti Kementerian Dalam Negeri KDN. Ini kerana kesucian Al-Quran bukan sesuatu yang boleh dipandang remeh. Dengan menerima pakai berbagai jenis dan jenama Al-Quran di pasaran dan juga aplikasi online yang cuba menyelewengkan maksud dan kandungan ayat-ayat Al-Quran sebagaimana pernah dilaporkan sebelum ini. Hadirin yang berbahagia, marilah kita sama-sama mengambil peluang keemasan pada bulan yang mulia ini untuk mengisi waktu yang terluang dengan membaca Al-Quran, dengan meraih ganjaran pahala sekaligus mentadabbur isi kandungannya dengan baik. Sematkan di dalam hati dengan keazaman yang tinggi untuk istiqamah mempelajari dan memahami maksud ayat-ayat Al-Quran. Seterusnya, usaha yang murni tersebut akan dapat memberi refleksi terhadap akhlak dan diri kita melalui perbuatan, sikap dan amalan harian kita. Akhirnya akan melahirkan umat Islam yang unggul dan cemerlang kesan daripada tadabbur Al-Quran. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, bagi mengakhiri khutbah, marilah kita mengambil pengajaran terhadap perkara-perkara berikut. Yang pertama, umat Islam hendaklah meyakini bahawa perintah untuk mentadabbur Al-Quran merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita patuhi. Yang kedua, umat Islam hendaklah berazam
untuk istiqamah membaca Al-Quran bagi meraih ganjaran pahalanya. Yang ketiga, umat Islam adalah berusaha untuk mempelajari, memahami, menghayati dan mengamalkan isi kandungan Al-Quran dalam kehidupan seharian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afala yatadabbaruna Al-Quran walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fi ikhtilafan katsira. Fatutkah mereka bersikap demikian, tidak mahu memikirkan isi-isi Al-Quran? Kalaulah Al-Quran itu datangnya bukan dari sisi Allah, nescaya mereka akan dapati perselisihan yang banyak di dalamnya. Surah An-Nisa ayat 82. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'un alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.